Pengajaran dan pembelajaran telah pun dilaksanakan dan dirakam dengan bantuan dari seorang rakan setugas saya. Rakaman ini mengambil masa lebih kurang 45 minit mengikut rancangan pengajaran harian yang telah dirancang sebelum ini. Dalam video ini terdapat 6 orang murid tahun 3 amanah dan seorang guru iaitu saya sendiri. Tajuk bagi proses pembelajaran ini adalah haiwan dan serangga perkataan KVKVK. Kemahiran yang diajar pada hari tersebut ialah mengenal, membunyikan dan menulis perkataan KVKVK. Pembelajaran yang akan dicapai ialah murid dapat mengeja sekurang-kurangnya 3 perkataan KVKVK berkaitan nama haiwan. Saya telah membina dan menggunakan bahan bantu mengajar iaitu BBM seperti kad bergambar, slide PowerPoint, video lagu serta lembaran kerja video Video pengajaran ini mengandungi set induksi, langkah 1, langkah 2 dan penutup. Dalam set induksi, saya telah menghasilkan inovasi dalam bentuk nyanyian. Dalam seni kata lagu lompat katak, saya telah mereka gerakan yang sesuai dengan lagu yang dinyanyikan supaya menjadikan bentuk pengajaran menjadi menarik. Murid-murid lebih tertarik dengan pelajaran dengan menggunakan teknik nyanyian. Oleh itu, saya telah menggunakan lagu lompat katak tersebut supaya murid dapat menyebut perkataan katak iaitu suku kata yang akan dipelajari pada hari ini dan melakukan gerakan yang menjadikan murid-murid aktif untuk belajar. Dalam perkembangan pembelajaran pula, saya telah menayangkan slide PowerPoint yang mempunyai inovasi. Saya telah mencipta suku kata KVK yang diinovasikan dengan gambar dan bentuk tayangan slide yang menarik. Setiap suku kata KVK yang ditayangkan mempunyai ciri-ciri inovasi supaya dapat menarik minat murid untuk terus belajar. Minat murid akan dapat dikekalkan dengan tayangan slide yang menarik. Langkah seterusnya juga, saya telah menayangkan slide PowerPoint yang telah diinovasikan dengan meletakkan gambar-gambar inovasi seperti katak, tikus, lipas, lebah, laba-laba dan sebagainya. Dalam aktiviti langkah 3, saya telah membuat permainan dengan membuat inovasi pada bahan. Dalam inovasi tersebut, saya telah membuat model-model gambar benda dan binatang seperti ikan, ular, epal, ayam dan huruf vokal A, E, I, O, U dan membuat permainan membina kad supomi lalu mencantumkan huruf vokal dan suku kata KVK supaya menjadi perkataan KVKVK melalui permainan dalam bentuk kumpulan. Kumpulan mana yang dapat melabelkan nama huruf vokal yang banyak, maka kumpulan tersebut adalah pemenangnya. Sebagai galakan mereka untuk belajar, saya telah memberi ganjaran kepada kumpulan yang menang. Seterusnya, saya memberi lembaran kerja yang bergambar sesuai dengan murid kelas pemulihan. Lembaran kerja bergambar yang menarik menambahkan minat murid untuk menjawab soalan pentaksiran yang diberikan oleh guru. Bagi murid yang lebih cepat, guru memberikan lembaran kerja tambahan supaya dapat mengisi pemikiran murid dengan lebih optimum. Setelah rakaman selesai dijalankan dengan baik dan lancar, saya berasa sangat berpuas hati dengan hasil yang telah diperoleh dari rakaman tersebut. Namun setelah menilai video ini secara berperingkat, saya dapati kekuatan dan masih banyak kelemahan yang perlu saya perbaiki. Antara kekuatan yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan, murid berminat untuk belajar kerana mereka tertarik dengan rangsangan multimedia iaitu tayangan video, lagu, sewaktu set induksi dan slide PowerPoint untuk menampakkan objek dan gambar serta hasil lirik lagu dalam multimedia mampu meningkatkan minat dan tumpuan murid-murid. Secara tidak langsung, kefahaman murid juga dapat ditingkatkan.
Kekuatan yang kedua ialah penggunaan kad gambar. Kad gambar yang digunakan semasa sesi pembelajaran ini menggunakan gambar yang menarik. Kepelbagaian penggunaan bahan bantu belajar dapat meningkatkan keseronokan dan tumpuan mereka. Ini kerana warna dan gambar yang sesuai memainkan peranan yang penting bagi menarik minat murid untuk terus mengikut proses pembelajaran. Kekuatan yang ketiga ialah peneguhan positif yang diaplikasikan oleh guru kepada murid-murid. Contohnya pujian seperti baik, tahniah dan perlakuan seperti menepuk tangan. Peneguhan positif sesuai diaplikasikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di mana murid akan merasa diri mereka dihargai dan secara tidak langsung keyakinan murid dapat ditingkatkan. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti oleh saya hasil perbincangan yang telah dilakukan bersama rakan setugas. Kelemahan pertama ialah pelibatan murid terlalu aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Murid tidak memberi fokus kepada PMP dan dalam tempoh yang lama, terutamanya kepada murid yang hyperaktif. Oleh itu, untuk sesi pengajaran dan pembelajaran akan datang, saya akan cuba merancang sesuatu aktiviti yang dapat menggalakkan pergerakan murid, seterusnya meningkatkan pelibatan murid secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan oleh guru. Selain berfokus kepada PNP, saya perlu melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan murid hyperaktif. Kelemahan kedua ialah keputusan pengurusan masa semasa pengajaran dan pembelajaran. Masa yang diambil oleh guru untuk proses penyampaian maklumat adalah terhad. Walaupun mengikut rancangan pengajaran harian HPH, masa yang diperlukan adalah selama 30 minit. Namun semasa rakaman dijalankan, masa yang diambil melebihi dari jangkaan. Pada masa akan datang, saya akan memastikan saya menggunakan masa yang diperuntukkan dengan sebaiknya dan diuruskan dengan lebih sistematik mengikut rancangan pengajaran harian yang telah dirancang. Justru itu, saya akan membuat penambahbaikan pada masa yang akan datang bagi mengatasi semua kelemahan yang telah dikenal pasti sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan sebelum ini. Saya percaya dan yakin dengan menggunakan kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan pelibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pada masa akan datang, saya berharap agar pelibatan murid dapat ditingkatkan dengan kaedah belajar sambil bermain, seterusnya meningkatkan kefahaman dan tumpuan murid.